Okay. Jadi kita ada apa lagi? So ingat paling utama sekali adalah free body diagram. Dalam mechanics, free body diagram sangat-sangat penting. Dan kita masuk kepada mechanical energy yang mana kita ada tenaga. So kita ada kinetic energy. Kinetic energy is given by K equal to half mv squared. Right? Once we know the velocity of the object, kita boleh kira what is the kinetic energy. And also kita ada gravitational force, which is gravitational is given by W equal to mg. Right? Jadi kalau kita daripada gravitational force tersebut, daripada gravitational force tersebut, betul lah, gravitational force, kita boleh calculate work gravitational potential energy, yang mana potential energy ni bila kita sebut sebagai potential energy, dia mesti related dengan ketinggian, okay, dengan which is it exists on the in the vertical kata apa, in the vertical axis lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, work untuk bukan work lah, energy untuk potential gravitational potential adalah mgh. Jadi kalau kita nak kira what is the work done adalah the change in energy. Alright, dapatlah work. Okay, so awak ingat itu saja. Awak ingat saja potential energy sama dengan mgh. Jadi kalau kita nak kira what is the work done by the object ataupun on the object, kita kena kira the change in energy, which is the change in energy adalah U final minus U initial. Jadi kat mana kita boleh tulis macam ni, U final minus U initial. Okay, dapatlah negative work, negative W. Kenapa kita kata negatif? Sebab dia adalah work done by the object. Okay, now kita pergi kepada elastic force. Dalam elastic force kita ada kita tahu dalam satu spring elastic force F is equal to negative Kx. Jadi kita dapat ada elastic potential energy is given as half Kx squared. Alright, tidak awak ingat saja potential energy untuk elastic potential energy adalah half Kx squared. Alright, jadi kalau kita nak kira what is the work done by the object by the spring, okay, kita kena kira the change in energy. The change in energy lah, maknanya U final minus U initial. Dapatlah negative work. Okay, kau ingat itu saja. Then kita berhenti sampai sini. Okay, hari tu kita cerita kita baru cerita pasal potential energy. Bila kita sebut sebagai potential energy, dia hanya exist dekat vertical part, ataupun kita sebut sebagai Y component lah. Alright, dan kita pula cerita juga pasal elastic potential energy yang mana it exists on horizontal component, maknanya dalam dekat X axis. Tapi macam mana pula kalau kita ada spring yang kita gantungkan dekat atas ceiling, okay? Maknanya kita letakkan this spring secara vertikal. Bila kita letakkan this spring secara vertikal, apa yang akan berlaku? Spring ni akan mengalami dua tenaga, okay, which is dia ada tenaga elastic potential energy. Sebab apa? Sebab dia adalah spring, and also dia tertarik oleh tarikan graviti. So dia akan ada potential energy. Sebab itu kalau satu spring, okay, sekejap korang dengar ke ni? Dengar. Okay, alright. Risau pula tiba-tiba senyap je, kan? Okay. So, kita jadi kat sini dia ada dua lah. Maknanya dia ada kalau kita tengok spring ni bila dia letak secara menegak, dia akan dipengaruhi oleh elastic potential energy and also potential energy. Okay, kalau kita tengok sini total potential energy. Kalau kita ada spring, okay, awak anggaplah awak ada satu spring. Okay, apa yang berlaku kalau ada spring, awak gantungkan dekat ceiling. Okay, awak gantungkan dekat ceiling. Dan dekat spring awak tu awak letak satu beban. Katalah beban ni berat dia 1 kilogram. Okay, contoh saja beban dia adalah 1 kilogram. Apa yang berlaku
kalau awak letak beban kat spring. Okay. Pada asalnya, katalah kalau kita letak secara menegak, okay, kita letak secara menegak sini, okay, ini saya padam balik sekali lagi. Okay, kalau kita letak secara horizontal, ini spring kita, katalah spring kita macam ni. Okay. Okay. So kita ada beban kat sini. Okay, kalau dia tidak stretch dan dia tidak compress, maknanya dia dalam keadaan yang baik. Kita tak tolak dia, kita tak tarik dia. Jadi katalah panjang dia kat sini adalah X sama dengan 10 cm. Alright. Okay. Jadi kalau kita tegakkan dia, kita tukarkan dia kedudukan dia, okay, secara vertikal. Maknanya macam ni lah. Kita gantungkan dia kat sini. Alright. Bermaksud pada keadaan asal, okay, tanpa stretch dan compress, ketinggian dia menjadi, panjang dia menjadi Y sama dengan 10 cm. Kenapa saya convert X ni kepada Y? Sebab saya nak menunjukkan bahawa sebenarnya saya nak menunjukkan bahawa ini dia bertukar daripada ke arah horizontal kepada arah vertikal. Tetapi sebenarnya X dan Y ni adalah perkara yang sama. Right? Cuma saya ubah saja dia punya huruf. Sebab apa? Saya nak menunjukkan bahawa kepada X itu adalah kedudukan dia secara horizontal. Y itu adalah kedudukan dia secara vertikal. Alright. Tetapi dia adalah benda yang sama, which is panjang spring pada keadaan asal. Maknanya without compress or without stretch. Alright. Jadi bila kita lepaskan beban ni. Kata tadi kita ada beban yang berat dia 1 kilogram tadi. Okay. Bila kita lepaskan tangan kita, apa yang berlaku? Kita akan nampak spring ini akan tertarik, betul tak? Dia akan tertarik ke bawah. Alright. Okay. Abaikan yang konsep kedua ni loh. Abaikan yang kedua ni. Okay, abaikan yang kedua tu. Alright. Dia akan tertarik ke bawah. Okay, dia akan tertarik ke bawah. Okay, sampai kepanjangan dia kat sini. Katalah dia punya panjang Y sama dengan 20 cm. Okay, sebab apa? Sebab dia dah tertarik. Dia tertarik oleh apa? Dia panjang, dia jatuh ke bawah sebab apa? Sebab ada tarikan graviti disebabkan oleh objek ini. Objek yang 1 kilogram ni menyebabkan graviti menarik objek ini ke bawah dan memanjangkan spring ini. Jadi sampailah dia dalam keadaan equilibrium. Bila dia dalam keadaan equilibrium, sebab apa? Sebab adanya weight dan juga adanya elastic force. Betul. Adanya elastic force yang menarik objek ni, yang memegang spring ni supaya dia tak putus sampailah dia stable. Boleh faham? Korang faham ke ni? Dapat ke condition dia? Clear ke keadaan situasi dia? Right? Okay? Yeah. Alright, then. Okay. Then, what is the energy? Berapa potential energy pada kedudukan ini? Okay. Kedudukan ini, what is the potential energy? Potential energy dia adalah U total sama dengan UG plus UE. Kenapa? Okay. Bila kat sini kita nak kira what is the total potential energy? Maknanya yang ini MGH ni adalah disebabkan oleh beban. Okay. Disebabkan oleh beban. MGH ni adalah disebabkan oleh beban objek. Dan half kx squared ni adalah disebabkan oleh kepanjangan spring ini. Boleh faham? Jadi kalau kita nak kira what is MGH, M kita dah ada. M adalah mass of object. G adalah tarikan graviti. Dan H ni apa benda? H ini adalah jarak. Jarak daripada kepanjangan ini daripada initial position ke position yang H kedua ni. Jadi kalau kita nak kira H ni adalah, H ni ibarat Y2 tolak Y1. Okay, yang ni adalah Y2 di Y1. Bermaksud dia adalah 20 cm tolak 10 cm. Bermaksud berapa kepanjangan yang dia dah pergi. Okay, dan tambah dengan half kx squared. What is K? K ni adalah spring constant. And what is X? X ini adalah jarak yang dilakukan, yang dilalui oleh spring tadi. Bermaksud sama jugalah. X kat sini merujuk kepada Y2 tolak Y1, which is 20 cm tolak 10 cm. Okay, maknanya jarak dia bergerak. Sama jugalah macam kes yang dekat sini. Okay, what is K? K ni adalah jarak dia daripada satu position ke satu position. Jadi sama jugalah kalau awak sengitkan awak punya screen, awak terbalikkan punya screen, awak akan nampak dia bergerak macam ni lah juga. Okay.
Dia jadi macam ni. So maknanya dia bergerak pada satu position ke, ini adalah kita panggil sebagai delta X. Alright. So sama je situasi dia. Macam mana awak faham dia bergerak, dia punya kedudukan pada keadaan horizontal, macam tu juga awak kena faham kedudukan dia masa dia vertical. Cara awak nak faham, awak terbalik, awak sengit, awak rotate je awak punya kertas ataupun awak rotate lah screen laptop ni. Okay? Faham ke kat sini? Ada soalan? Clear? Boleh faham? Okay. So kalau kat sini kalau awak baca kat sini, consider an object of mass m stretched from height h1 to h negative y on the vertical spring. Initially, total potential energy is equal to ui is equal to 0 plus 0. Okay, kalau kita tengok sini, initial potential energy adalah 0. Sebab apa? Macam kita cerita tadi, katalah tadi, ini ada keadaan initial, ini adalah keadaan final. Alright, bila kita cerita tadi, bila keadaan initial, spring tadi itu tidak tertarik. Spring tadi itu, dia tidak stretch dan dia tidak compress. Dan jadi sebab itulah dia punya jarak ini kita panggilkan sebagai initial position lah. Kita anggap dia sebagai, kita katakan sebagai tadi y initial sama kalau kita tulis, kita boleh tulis y initial sama dengan katalah 10 cm tadi kan. Okay. Dan bila kita lepaskan objek tadi tu, sebabkan objek tadi tu adalah 1 kg, contoh 1 kg dia tertarik oleh tarikan graviti, dan spring ni dia ada elastic force yang mana menarik dia ke atas, yang menahan objek spring daripada putus. Jadi katalah dia dah bergerak sejauh y final adalah 20 cm. Jadi kalau kat sini, kalau kita nak kira what is the punya total potential energy, U total sama dengan UG campur U elastic, okay, UE, which is mgh campur half kx squared. Jadi dekat sini h ni adalah kat sini adalah y2 tolak y1. Boleh faham? Alright. Kalau awak tengok kat sini kenapa dia pakai negatif y, kat sini dia gunakan kaedah yang mana dia anggap h pertama adalah sama dengan 0, h kedua adalah sama dengan negatif y. Jadi kalau awak nak senang, awak jangan pakai negatif y ni lah. Okay, awak pakai apa yang saya cerita tadi ni. Maknanya kita tahu kat sini ada initial position adalah y1 dan bila dia stretch dia jadi y2. Alright. Kalau lah in case dalam satu soalan dia tidak nyatakan berapa initial position, awak anggaplah dekat sini sebagai y initial dan ini adalah y final. Katalah dia kata dia stretch sebanyak 10 cm. So kita dah tahu dah jarak dia adalah 10 cm. Alright. Jadi kat sini kata apa? Awak pakai cara yang saya explain kat awak dalam kelas. Alright. Sebab kadang-kadang ialah dekat dalam slide ni dia menggunakan orang kata apa? Banyak algebra, right? Yang mana kita banyak menggunakan rumus secara huruf, right? Jadi untuk memudahkan kefahaman awak, jadi saya terangkan secara menggunakan dengan meletakkan nombor. Jadi saya assign the number, jadi boleh mudah lagi kat awak untuk lebih faham lah, right? So konsep dia sama je lah macam ni, okay? Clear Jadi kalau kita tengok dekat sini, alright? Kalau kita tengok di sini, kenapa macam kita ceritalah, orang kata apa, what is the kalau awak tengok kat sini, potential energy dia, alright? Change in total potential energy adalah sama dengan half ky squared minus mgy. Okay, kenapa mgy? Maknanya dia kalau kita tengok kat sini, dia sebab dia apa nama kita panggil? Sebab dia bergerak ke bawah. Okay. Alright. Sekejap ya. Korang faham ke ni? Okay ke tak ni? Okay. Alright. Okay. So, that's why. Kat sini kita tengok kat sini, kalau kita nampak kat sini, bila kenapa kita nyatakan dia sebagai negatif y, sebab dia bergerak ke bawah. Macam sebab kita bincang lah kan, kita kata kalau ada objek yang objek yang bergerak ke bawah, bergerak ke kiri, kita bagi dia negative sign. Mana objek yang bergerak ke atas dan ke kanan, kita bagi dia positive sign. Alright. Okay, kita tengok example lah. Okay. Harap dengan example awak boleh lebih mudah faham lah. Okay. Kat sini. Find the amount of potential energy
of an object if its mass is 5 kg at position 150 cm from ground. Bermaksud kalau kita ada satu tanah ini ground lah, ground, kita kata H dia adalah sama dengan 0. Betul. Jadi kita ada objek yang mana jarak objek ni dengan tanah okay, adalah 150 cm. Jadi kita nak kira what is the potential energy. Okay, what is the potential energy? Kita gunakan UG is equal to mgh. Okay, mgh. Jadi M kita dah ada 5 kg. G adalah 9.81. H disebabkan dia ketinggian dia ke atas kan, dia naik ke atas adalah 150 cm. Kita kena tukarkan dia kepada meter which is 1.5 meter. So dapat apa? Jangan lupa kena tukar semua kepada SI unit. So dapat apa? 73.58 joule. Alright. Simple saja. Okay, 73.58 joule. Okay, next. An object of mass 5 kg is moved from A to C by a force of 40 Newton as shown in figure. Jadi, find the work done by the force and calculate the potential energy of the object. Now, kita nak kira what is the work done by the force. So kat sini an object of mass dia kata dia bergerak dengan force 40 Newton. Bermaksud 40 Newton ni adalah ke bawah. Okay, dah ada force sama dengan 40 Newton. Okay, so kita nak kira what is the work done. Work sama dengan work sama dengan Fx cos theta kan. Bersamaan kalau di sini adalah force dalam 40 darab dengan X adalah 5 cm 0.05 cos 0. Sebab apa cos 0? Sebab angle dia adalah 0 sebab dia adalah parallel. Jadi dia dapat apa? 40 darab 5 apa? 200 lah 2 Newton. Betul? So dapatlah 2 Newton. Now, kita nak kira what is the potential energy of the object. Potential energy of the object adalah kat sini, dekat kedudukan C. Jadi, potential energy adalah UG. UG sama dengan mgh. Jadi, mass of object adalah 5 kg. Gravity adalah 9.81. H dia berapa? H dia adalah di sini ketinggian dia adalah 4 cm. Bukan yang 5 5 ni adalah jarak yang dia lalui untuk dia jatuh. Tapi ketinggian dia adalah kedudukan dia daripada secara vertikal. Okay, jadi 0.04. So dapat berapa mgh? Berapa potential energy? 1.96 unit dia adalah joule. Okay, simple kan? Senang je ni. Doktor, Right. kenapa yang G kat sini kita tak letak negatif? J kat sini kita letak negatif kat mana? J ke U? G. Oh G. Tak ada. Yang ni sebab kita yang U tu, yang gravity yang kita pakai selalu tu yang negatif tu bila kita apply dalam apa nama kita panggil? Dalam kinematik saja. Okay? Dalam pergerakan. Dia objek sekarang ni objek mgh. G kita ni mgh. Saya explain. Kedudukan objek ni dekat keadaan sini dia bergerak ke tak? Bila kita nak kira potential energy. Okay, tak bergerak. Jadi kita perlu letak ke negatif dekat G tu. Sebab dia tak bergerak. Tak payah. Tak ada kan? Tak payah. Okay. So kalau macam kita dalam kes kinematik, dia bergerak. Betul tak? Sebab tu kalau kita tengok kes kinematik, V equal to U minus GT. Sebab dia bergerak. Okay, objek itu dia bergerak. Okay, dia ada perubahan pada keadaan pada Y axis ataupun pada Y komponen. Tetapi dalam kes ni dia tidak bergerak. Kan? Jadi dia tidak bergerak, kita tidak assign dia sebagai negatif. Okay, boleh Next, kita tengok kepada example seterusnya. A spring is stretched from 12 cm to 14 cm
Find the amount of energy stored in spring. Okay, given the spring constant is 150 Newton. So dia kata spring ni dia stretch. Jadi bila keadaan macam ni, soalan ni kita boleh bayangkan dia terletak secara horizontal. Jadi bermaksud ini ada spring. Okay, kita ada spring. Okay, spring. Tak ada objek. Dia kata spring is stretched from 12 cm to 14 cm. Bermaksud dia ada dia bergerak, dia apa nama kita panggil? Dia daripada awal initial, okay, X initial adalah 12 cm. Kemudian dia tertarik sampailah sejauh X final adalah 14 cm. Okay. Jadi berapakah dia change in X? Dia change in X adalah X final tolak dengan X initial, which is adalah 2 cm. Betul tak? So kita nak kira what is the energy store in the spring. So U spring ataupun U elastic adalah sama dengan half kx squared. Bermaksud half k dia dah bagi 150, x adalah change in ni lah, perubahan spring ni daripada initial ke final. Okay, jadi berapa? Kita akan dapat 0.02 squared. So dapat apa? Cuba kirakan. Kosong perpuluhan 0.03. Okay, joule. Ataupun kita boleh tulis 3 kali 10 negatif 2 joule. Ataupun kita boleh 30 milijoule. Alright, mana-mana jawapan adalah betul. Okay, kat sini boleh faham Ada soalan ke? Clear? Dan kita tengok example yang seterusnya. Okay, a spring is extended. Okay, a spring is extended by 20 cm when a force of 150 Newton is applied to it. This spring constant is suspended vertically with a load of 8 kg attached at its lower end. Calculate the energy stored in the spring. Okay. So macam mana kita nak buat? So kita baca soalan yang pertama dulu. The first sentence. The spring is extended by 20 cm when a force of 150 Newton is applied. Bermaksud contohnya kalau kita letakkan secara kes dia adalah spring ni kita letak secara horizontal. Okay. Right, macam ni. Okay. Kemudian apa yang berlaku? A spring is extended by 20 cm. So bermaksud kalau lah ini initial. This is the initial position of spring. Kemudian kita tarik, kita bagi force. Kita tarik force by 150 Newton. Kemudian spring ni apa yang berlaku? Spring dia tertarik sampai X final. Yang mana jarak di antara initial distance dengan final ni kat sini adalah dia tertarik sebanyak delta X sebanyak 20 cm. Boleh faham? Bermaksud delta X dia sebanyak 20 cm dia tertarik. Okay. Kemudian this spring constant is suspended vertically with a load of 8 kg. Bermaksud spring yang sama, kemudiannya kita gantung dia. Secara vertikal. Okay. Dan kita letakkan dia dengan load sebanyak M adalah 8 kg. Kita load dia. Kalau kita load dia, apa yang berlaku? Okay, pada keadaan asal, dia mestilah pada awalnya dia punya jarak ni adalah dia punya X initial, betul? Okay, pada keadaan asal X initial yang mana dia adalah sama dengan kedudukan yang asal ni. Tetapi bila kita tarik dia, bila kita dah letak dengan 8 kg, apa yang berlaku? Spring ni akan tertarik, betul? Tarik ke bawah. Alright. Jadi apa yang berlaku? This is kepanjangan dia. Okay. Akan jadi X final. Okay. Ataupun kalau nak mudah, ataupun kita boleh denote dia sebagai Y lah. Y initial dan Y final. Sebab apa kita nak membezakan bahawa dia terletak secara menegak. Okay. Situasi ni faham? Setakat ini. Faham. Fahamkan situasi dulu.
Okay, now kita nak cerita. Okay. Sekarang ni pula kita nak kira what is the energy stored in the spring. Berapa tenaga yang disimpan dalam spring ni. First of all, kita tentukan dulu. Kita daripada sini, kita nak tentukan tenaga kan. Kita nak kira U total. So U total adalah sama dengan U, okay, sama dengan U gravity campur dengan U elastik. Sebab apa? Sebab dalam kes ni ada tarikan graviti dan juga ada 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 elastic force, betul tak? Jadi berapa kita nak kira? Kita nak kira what is the energy stored in the spring. So first of all, kalau kita nak kira what is the energy, jadi sekejap ya. What is the energy store? Okay, soalan dia ini je, saya silap. Okay, kalau awak baca kat sini, okay, ini the trick. Okay, the trick kita. Calculate the energy store in the spring. Elastic force ya, elastik ni. Maknanya dia nak cari apa? Dia nak cari elastik saja kan? Adakah kita perlu kira juga potential energy? Tidak kan? Dia baru masuk kat sini, ini tidak terlibat. Okay, ini tidak terlibat. Betul. Sebab apa kita nak kira energy stored in the spring? Kalau dia kata calculate the total energy of the spring, baru kita kena libatkan potential energy. Faham tak? Sebab baru dia kata itu adalah total energy. Tetapi sebab kat sini dia kata the energy store in the spring, bermaksud kita hanya libatkan UE saja. Maknanya UE adalah sama dengan half kx squared. Tetapi dekat sini kita nak kira K. Kita ada nilai K tak? Kita tak ada nilai K. Macam mana kita nak tentukan nilai K? Kita gunakan information yang kita perolehi daripada kes yang pertama ni. Okay. Daripada kes yang pertama, kita ada F is equal to negative KX. Betul tak? Jadi, kat sini kenapa negatif? Negatif ni menunjukkan bahawa dia adalah kat sini, bila kita tarik dengan 150 Newton, dia akan ada Fs, bermaksud elastic force. Yang mana elastic force ni adalah opposite direction dengan force yang kita tarik spring tadi. Okay. Tetapi nilai Fs ni adalah sama dengan value of Fs ni adalah sama dengan value yang kita tarik. Betul tak? Sebab apa? Dia adalah force. Okay, jadi kita nak kira K adalah sama dengan F divided by X. Maknanya F adalah 150 divided by X adalah 0.2. Okay, bermaksud dapat apa? Dapatlah 750 Newton per meter. Betul tak? Negatif ni kenapa? Kenapa negatif? Sebab dia ada dekat opposite direction. Tetapi kita tahu bila kita nak kira value, bila kita nak kira sesuatu value, okay, negatif ni kita boleh abaikan. Negatif di sini merujuk kepada direction sahaja. Boleh faham ya? Kat sini clear? Alright. Jadi kita boleh masukkan kat sini half K, kita dapatlah 750. What is X? Sekarang ni kita nak kira pula berapa dia punya X. X ni kita nak kira macam mana? X ni adalah kita nak kira pada keadaan dekat sini, dekat vertical condition, bukan dekat horizontal condition. Sebab kita nak kira what is the energy stored in the spring bila kita dah lekatkan objek ini. Alright. Follow ke ni setakat ni? Setakat ni follow ke? Okay. Betul. Alright. Kenapa sebelah tu tak ada negatif pula? Yang U tu. Okay. Kan tadi saya kata negatif ni hanya untuk apa? Untuk direction saja kan? Alright. So bila kita nak kira untuk potential energy, kita tak perlu letakkan, kita tak perlu consider dia punya direction. Kita nak kira, kita hanya perlu kita masukkan saja value, magnitude dia saja. Okay? Faham ke? Okay. Okay, alright. So, kita nak kira X. What is X? Okay, L squared. Kat sini, L squared ni.
L square ni adalah sama dengan jarak ni. Dia adalah dekat sini dekat bahagian ini. L square tu adalah bahagian sini. Kepanjangan yang dia pergi sini. X. Okay. Ataupun kita boleh denote dia sebagai Y untuk mengelakkan kita keliru. Okay, sebab apa? Sebab dia adalah secara menegak. Jadi dia akan jadi sama dengan half 750 Y squared. Now, kita nak kira berapa berapa Y ni? Okay, berapa Y kepanjangan kat sini Y. Macam mana kita nak kira? Okay, kita nak kira dia adalah Y ni adalah sama dengan Y adalah sama dengan Y final tolak Y initial. Tetapi sekarang ni kita ada ke value of Y initial dengan Y final? Kita tak ada kan? Kita tak ada value Y final dengan Y initial. Kita tak boleh pakai, okay. Jadi apa kita boleh buat adalah, kita daripada case kat sini, kita nampak objek ini, bila dia dah tarik, okay, dekat sini, bila dah sampai ke bawah, dia dah ada dalam keadaan apa? Dia dah ada dalam keadaan keseimbangan, betul? Dalam keadaan keseimbangan, apa yang berlaku di sini, kalau kita pecahkan kepada free body diagram, dia akan ada weight dan dia akan ada Fs. Alright, bermaksud elastic force. Jadi dekat sini dia akan sama dengan orang kata apa? Tadi kat sini total force ataupun total force dekat vertical adalah sama dengan 0 sebab dia dalam keadaan keseimbangan kan. Bersamaan Fs tolak dengan W. Sebab apa? W itu negatif kan, dia ke bawah. Jadi Fs sama dengan W. Jadi kita boleh kira W sama dengan mg. Betul. Jadi F adalah half k, Fs adalah sama dengan kx. Betul. Fs adalah ky. Kat sini apa ky? Sebab apa? Sebab dia bergerak secara kepanjangan dengan kepanjangan of y sama dengan mg. So kat sini Y adalah sama dengan mg divided by k. So kita akan dapat M adalah 8 kg multiply by 9.81 divided by k. K kita adalah, okay, kita dah kira 750. So dapat berapa? Berapakah nilai Y? Berapakah kepanjangan yang dia dah pergi? 0.10. Okay, nampak? Dekat sini, kepanjangan yang dia pergi ni, 0.10 ni tak sama dengan kepanjangan sini. Alright? Nampak? Okay, yang ni sebab kita tarik dia dengan 150 Newton. Tetapi di sini kita tak tarik dia. Di sini dia tertarik disebabkan oleh tarikan graviti, which is mg. Alright? Kalau kita kira M darab dengan G, bermaksud 9.81 darab 8 berapa? Kalau 9.81 darab 8, dapat apa? Cuba kira. (9.81 darab 8 berapa? 78.48 K. Bermaksud kalau awak tengok kat sini bermaksud daya yang menarik, force yang tarik objek ni ke bawah adalah sebanyak 78.48. Jadi kat sini pula daya menarik dia adalah 150 Newton. Tak sama tak sama. Jadi bila dia tarik dengan lebih 150 Newton, dia stretch by 20 cm. Tetapi bila dia tertarik dengan oleh beban yang berat 8 kg dan dipengaruhi oleh tarikan graviti, okay, force dia adalah 78.48. Jadi kat sini dia panjang sebanyak 0.1 meter. Alright. Jadi kat sini yang kita nak kira. So bila kita dah tahu what is the y, kita masukkan half multiply by 750 multiply by 0.1 squared. So kita dapat apa? What is the punya elastic force? Elastic force by elastic energy. Cuba kira. 3.75 joule. Alright. Okay, boleh faham ke? Kat sini? Boleh.
Boleh. Okay. Dia yang ni lah yang paling yang kata apa? Yang agak confusing ni bila kita ada spring ni, kita letakkan dia secara menegak lah. Sebab bila kita letak secara menegak, kita nak kena consider vertical, kita nak kena consider apa? Potential energy dengan elastic energy. Jadi bila dalam kes ni pula, dia kata energy stored in the spring. Bila the energy stored in the spring saja, kita kena kira UE. Okay, kalau dia kata total energy store, baru kita kena consider kan orang kata apa, gravitational potential energy. Okay, boleh faham awak boleh nampak kan situasi ni. Okay, so ini antara case lah yang kata apa quite complicated lah. Ini baru satu. Okay, nanti kita akan tengok lagi macam mana case dia. Okay, dalam exercise ada kot. Nanti saya dah upload dah exercise 4. Alright, nanti awak cuba buatlah exercise 4 tu, ada berkaitan dengan kaitan dengan spring ni lah secara menegak vertikal, jadi awak akan nampak lah. So inilah kalau kita tengok, kalau kita nak buat apa nama, kita nak contohnya awak nak buat sesuatu bangunan ke, awak nak buat katil lah kan. Katalah awak nak buat katil tu awak nak melompat apa, adanya compression yang baik ke kan. Jadi bila awak baring dekat atas satu tilam tu kan, sedap je tilam tu, empuknya tilam tu kan. Kemudian bila awak bangun, tilam tu kembali kepada keadaan asal kan. So ini semua benda fizik lah. Alright. Nak buat tilam pun ada kaitan dengan fizik. Alright. Jadi macam mana kita nak buat tilam yang baik, yang empuk, yang boleh menjaga tulang belakang kita kan. Jadi dia ada kaitan lah dengan spring. Jadi ini baru case, kalau awak tengok sini, ini case yang spring, yang objek ni kita letak ke bawah. Tapi kalau macam dalam tilam kan, kita letak beban dekat atas kan. So nanti adalah soalan, menarik kan. Kalau saya buat soalan tu, saya nak buat macam cerita tilam lah nanti. Kalau saya kena buat soalan chapter ni lah. Alright. So ni ada satu benda-benda yang menarik lah pada saya. Inilah fizik yang kita pakai dalam kehidupan kita everyday, tetapi kita tak nampak tau. So ini yang orang kata apa, a wonder of physics lah. Kalau awak apa nama, kalau kita nak tengok di sekeliling kita kan, kita pakai fizik tu setiap hari. Daripada kita gosok gigi pun kita pakai fizik kan. Berapa banyak force yang awak nak kena apply kat gigi awak supaya gigi awak tu tak berdarah kan, ataupun tak patah. Jadi dan supaya plak-plak dekat gigi awak tu pun boleh tertanggal. So everything is physics kan. Jadi inilah kita katakan, inilah pada saya inilah yang menarik tau. Inilah menarik yang membuatkan kenapa saya minat juga lah kat fizik tu. Saya minat kat fizik sebab apa? Sebab benda yang kita nampak kat keliling kan. Jadi sampai satu masa kita nak improve kan kehidupan kita dengan fizik, which is kita come out dengan teknologi. Kalau awak pergi Jepun, okay, kalau kat Jepun tu, saya tengok daripada diorang kalau boleh nak cipta semua benda yang boleh menyenangkan orang. Daripada lah budak sekecil-kecil, budak baru lahir, sampailah ke orang paling tua dekat sana. Jadi dia cuba nak menyenangkan. Contoh kalau awak tengok kan ada berus gigi yang dia masukkan bateri, lepas tu dia boleh pusing sendiri kan, dia boleh berus sendiri. Maksud dia nak menyenangkan orang. Tapi kalau kita nampak sebenarnya malas. Kita malas nak gosok gigi. Itu bukanlah kita malas nak gosok gigi, kita malas nak gerakkan tangan kita. Jadi kita beli berus gigi yang boleh, yang auto berpusing kan. So kita letak je kat gigi kita. So sebenarnya itu bukannya kita itu kata apa, sampai itu dipanggil sebagai teknologi lah. Alright. Yang mana kalau awak tengok dekat Jepun, okey, sampailah orang-orang paling tua pun dia, sebab dia orang nak menyenangkan macam orang tua dekat sana dari segi pergerakan kan. Jadi dia dah tahu dah kalau orang tua kan kadang tangan tu menggigil kan, nak menggerakkan sesuatu. Jadi dia orang buatlah satu teknologi yang mana boleh menyenangkan orang dekat sana. Contohnya dari segi apa nama kita panggil, dia buat teknologi sudu kan. Kalau awak pernah tengok dekat YouTube macam mana tangan orang yang ada Parkinson, okay, dia boleh makan sendiri. Okay, walaupun tangan dia menggigil, dia buat sudu yang mana sudu tu boleh minus, boleh deduct dia punya vibration tu. Okay, jadi orang tu boleh makan tanpa
makan sup tanpa sup tu terabur kan. Jadi itulah teknologi. Okay. Jadi pada saya is kata apa, Philip ni menarik. Apa nama, kalau kita faham betul-betul kita banyak teknologi yang kita boleh pergilah. Contoh kalau kita tengok internet pun dah nak pergi kepada 5G kan. 5G tu bermaksud 4G, 5G giga, 5 giga. 5 giga bermaksud panjang gelombang dah makin apa? Bermaksud frekuensi tu dah makin panjang, dah makin tinggi. Bermaksud frekuensi daripada 4 GHz naik kepada 5 GHz. Bila frekuensi tu naik kepada 5 GHz bermaksud panjang gelombang adalah makin pendek. Sebab frekuensi is equal to 1/lambda. Bermaksud dia inversely proportional. Frekuensi dia inversely proportional dengan panjang gelombang. Jadi bila panjang gelombang itu makin pendek, dia gelombang yang dihasilkan daripada contohnya daripada router lah. Okay, daripada router kita. Router awak katalah awak beli router internet yang 5G. Okay. Dia boleh hantar signal dengan jadi upload dalam dinding. Bila rumah tu dipisahkan oleh satu batu kan, oleh dinding. Jadi frekuensi of Wi-Fi tu boleh menembusi partikel-partikel dinding itu dan sampailah kepada handphone awak. Jadi awak punya improvement awak punya connection internet akan jadi lagi baik. Sebab dia punya frekuensi dia boleh makin tinggi. Tapi itulah macam kalau orang kata ada geng-geng anti vaksin. Okey. Geng-geng anti vaksin sebut kalau disebabkan adanya 5G nanti apa yang berlaku bila awak cucuk vaksin, jadi dengan wujudnya 5G, okay, dia akan menggerakkan dia akan menggetarkan DNA dalam badan awak. Jadi dalam masa sama dia boleh stopkan dia boleh mematikan diri awak kan. So itu adalah juga yang saya dengar daripada orang kata anti-vax yang sebut benda-benda macam tu kan. Tapi saya tak tahulah kebenaran dia jauh mana kan. Kalau awak nak kaji, awak bolehlah kaji. Sebab frekuensi juga dia orang kata dia memberi tindak balas kepada DNA dalam badan. Alright. Jadi contohnya kalau awak tengok macam mana orang boleh tentukan kencing manis. Dia cucuk darah, lepas tu dia letak satu mesin kan yang macam satu alat yang awak boleh beli kat farmasi tu. So itu sebenarnya daripada kita boleh tentukan melalui perbezaan dieletrik. Okey. Jadi daripada perbezaan dieletrik maknanya ada perbezaan frekuensi di situ. Jadi kalau kita dapat tahu, so daripada situlah dia boleh measure berapa tahap gula dalam badan awak. Sama jugalah kes kita nak tengok kan ada kes kit kan yang pasal COVID. Jadi maknanya dia letak ada yang gunakan darah, ada yang menggunakan air kencing. Jadi daripada situ dia menggunakan konsep orang kata frekuensi jugalah. Tapi dia kalau ada juga yang pakai frekuensi, ada yang dia menggunakan konsep protein. Alright. Yang mana kalau ada konsep protein tu daripada darah tu dia ada tindak balas dengan protein dan akan hasilkanlah value macam mungkin dia akan bagi feedback lah sama ada positif COVID ataupun negatif COVID. Tapi ada juga yang menggunakan konsep frekuensi, bermaksud dieletrik lah. Yang mana bila ada orang dah study kalau COVID, frekuensi dia vibration of air kencing ataupun darah adalah macam sekian ni. Okay, dan data dia macam ni. Jadi kalau kita tengok ini semua benda fizik lah. Okay. Ya kalau awak kalau awak minat kan, banyak benda yang awak boleh buat lah. Banyak benda yang kita boleh improvekan dalam dunia lah. Tapi kepada saya, bila kita belajar satu benda kan, bukan kita nak setakat kita nak kerja dengan orang tau. Okay, mungkinlah lepas habis degree nanti, contoh lepas habis asasi awak masuk degree. Dan lepas habis degree awak nak kerja kan. Okay, mungkin kita kerja dengan company. Tapi selamanya ke kita nak duduk dekat satu company tu? Okay. Awak tak teringin ke kita nak buat satu company kita sendiri? Kan, kita build up kita punya company sendiri dan kita boleh bergerak dengan sendirinya. Kan, jadi macam sama juga macam saya. Kenapa saya memilih menjadi lecturer? Okay. Yalah, boleh buat company. Nak kerja? Tengoklah nanti kena interview dengan saya dulu. Alright. So kenapa saya memilih jalan pensyarah kan? Sebab pada saya fikir mungkin inilah orang kata saham akhirat yang boleh saya lakukan kan.
Itulah yang saya boleh buat. Jadi dalam masa sama pula, bila saya buat research, dalam universiti, dalam setiap pensyarah, dia ada research dia tersendiri. Dia kena buat research, dia kena buat penyelidikan. Contoh, research saya adalah berkaitan dengan energy storage, energy device, which is about the new renewable energy. Berkaitan dengan bateri, berkaitan dengan solar cell, berkaitan dengan orang kata apa, kapasitor kan. Lepas tu sensor pun boleh buat. Jadi itu research field saya. Maknanya saya bila saya buat research, saya hasilkan bateri. Saya hasilkan solar cell. Jadi saya buat apa benda yang saya nak. Tahu. Jadi sampai satu tahap mungkinlah kan kita tak tahu. Mungkin lepas 20 tahun, okay, 20 tahun ke 10 ke 20 tahun, okay, saya dah dapat saya punya field tu saya dah strong, mungkin saya boleh buka company saya. Contoh dekat Malaysia, kita tak ada company bateri. Mungkin saya boleh buka company bateri. Jadi saya pun bolehlah panggil Diana ni masuk dalam company kan. Dia jadilah saya punya secretary. Okay. Jadi Diana tolong catat minit mesyuarat. Okay. Tu company dia apa meeting dengan apa nama dengan company lain. Jadi Diana hari ni apa saya punya schedule saya hari ni. Okay. Contohlah. Jadi kat situlah. Jadi kalau saya punya interest kat kalau saya dah bosan dekat universiti nanti, saya bolehlah buka company sendiri kan. Ataupun saya bekerja sama dalam masa sama juga saya boleh saya menjadi seorang pensyarah, saya boleh bekerja sama dengan company. Contohnya saya bekerja sama dengan TNB, okey, untuk menghasilkan tenaga. Alright, ataupun saya bekerja sama dengan Elon Musk. Mana tahu. Jadi kita buat bateri dekat Malaysia kan, saya tak tahu. Jadi benda ni lah kadang-kadang kenapa saya memilih jalan ni sebab saya nak buat apa yang saya nak. Saya bebas apa yang saya nak buat. Saya tak suka terikat lah. Okay. Jadi kalau perlukan khidmat kucing kat company, okey lah, boleh lah. Nanti saya panggil lah Umi untuk menjaga kucing-kucing saya. Okey, saya panggil lah Umi untuk jaga kucing boleh. Jadi penjaga je lah. Jadi pada saya kita belajar ni bukan setakat kita nak lulus exam, kita nak dapatkan degree. Degree is only a certificate tau. Hanyalah satu helai kertas yang menyatakan bahawa kita beroleh sekian-sekian. Tetapi perjalanan ke arah degree, ke arah master dan PhD itu adalah lebih penting. Which is dia mendidik kita untuk berfikir. Dia mendidik kita untuk melihat dunia dan dia berfikir kita untuk menjadi orang yang macam mana. Tapi jadi pada saya adalah jadilah insan yang membantu orang lain. Kan, maknanya kita cuba jadi orang yang kita boleh bantu orang lain dalam keadaan macam mana sekalipun. Maknanya kalau kita buat kita jadi awak nak jadi ahli fizik, jadilah ahli fizik yang boleh membantu orang lain kan, dengan cara awak mengeluarkan satu formula yang baru kan, menghasilkan satu produk yang baru kan. Jadi kalau awak menjadi seorang doktor adalah doktor perubatan juga membantu orang lain kan. Tapi jadi kalau awak setakat jadi doktor kan, dekat hospital, akan awak nak bangun pagi pergi hospital, lepas tu tunggu on call. Okay. So awak jadilah seorang doktor pakar. Cari jalan macam mana awak nak menjadi doktor pakar. Contohnya doktor pakar kanser, kan, doktor pakar HIV. Sebab sekarang ni kita tahu HIV memang tak ada ubat dia kan. Jadi awak buatlah jadilah seorang doktor pakar HIV kan. Kalau yang hebat pasal HIV ni, satu saya kenal Prof Dato Adiba daripada UM. Sebab kenapa saya kenal sebab dia memang cantik lah kan. Prof tu memang cantik lah dan dia pun memang powerful lah dekat UM tu dari segi medical, dan dia punya research adalah berkaitan dengan HIV. Okay, baru ni pun even COVID pun dia masuk dalam tim yang yang telah dibentuk oleh bentuk oleh kerajaan kot, yang berkaitan dengan tim untuk menangani COVID tu. Ada Tun Mahathir, ada Prof Adiba. So saya nampak lah tim-tim ni memang tim-tim yang hebat lah, yang mana orang yang boleh berfikir lah. Okay. So jadilah insan yang boleh, orang kata apa, yang boleh doktor ingat mestilah cantik. Nabil, kau ingat tak orang yang selebet? Mesti ingat cantik juga kan. Bukanlah apa, yang selebet pun ingat juga kan. Yang cantik tu dia ingat juga, dia lebih ingat. Sebab kata Zaidan, dia akan lebih dekat di hati kan. Nak buat macam mana? Okay.
Alright, itulah cukup. Banyak sangat saya bercerita. Padahal spring je. Jauh sangat spring ni. Okay. Okay, kita masuk kepada... Okay, setakat ni boleh faham ke? Sampai 4.2? Ada soalan? Okay, boleh. Yang lain okay ke? Right. Okay. Now, kita pergi kepada power. Okay. So, at the end of this subtopic, kita harap kita boleh relate between work, energy and power and solve the related problem. So, power is defined as the rate of work done. Okay. Power is equal to W divided by T. Bermaksud apa benda yang dibahagi dengan T, kita panggil sebagai rate. Okay. So, power is equal to the rate of work done ataupun the rate of work change lah. Okay. The rate of energy change pun tak apa. Okay. So, the unit for power is joule per second ataupun kita denote sebagai watt. And other common unit kita panggil sebagai horsepower. Sebab tu kalau awak tengok dalam kereta kan, orang yang suka kereta, dia kata engine ni berapa horsepower. Okay. Berapa kuasa kuda. Sebab apa? Sebab zaman dulu tak ada kereta. Zaman dulu orang naik kuda. Jadi berapa banyak kuasa kuda yang boleh menggerakkan kenderaan. Okay. Jadi macam itulah orang buat enjin kereta. Okay. Kalau lagi tinggi horsepower dia, lagi power lah satu kereta tu. Contohnya kereta Mustang kan. Berapa horsepower dia tinggi kan, berapa ribu horsepower dia ada. Jadi sebab tu bila kita tekan enjin, kita tekan minyak sikit, dia boleh naik, dia boleh accelerate dengan cepat. So because of the horsepower, dia punya power of engine lah. So the work done is equal to the amount of change, which is the follows work energy theorem. Thus, power can also be defined as the rate of change of energy change ataupun the rate of energy transfer in the process. So ingat je, power is equal to work divided by T, and also work adalah sama dengan the change in U, ataupun kita boleh tulis the change in E. The change in U ataupun E sama je. U adalah energy, E pun sama juga dengan energy. Okay, kita boleh tulis the change in U ataupun the change in E. Alright, now let's see an example. How much power is delivered to a turbine below a dam of height 50 meter that deliver 1 meter cubic of water in 1 minute? Given density of water is 1000 kg per meter. So kita nak kira berapa power yang dia deliver. Okay, power adalah sama dengan work divided by time. Jadi kita nak kira work. Sekarang ni what is the work? Work adalah sama dengan berapa? Dekat sini dia ada ketinggian. Dia ada apa? Dia ada ketinggian kan? So kita boleh kira kat sini adalah ketinggian. So yang terlibat adalah work yang terlibat adalah energy yang terlibat adalah mgh. Betul tak? Sebab apa? Ketinggian dia adalah ini adalah 50 meter, ni 0. So kat sini adalah delta H, which is mgh. Jadi macam mana kita nak kira mass? Kita nak kira mass, kita ada density. Density rho equal to m divided by v. Jadi mass sama dengan rho multiply by v. Jadi rho v multiply by gh. Jadi rho adalah 1000 multiply by v. Volume adalah 1 meter kubik. So ingat tengok unit sama. Kemudian g adalah 9.81. H adalah 50 meter. So dapat apa? Dapat apa work dia? Berapa? Work dapat apa? .91 kali 10 kuasa 5 joule. Okay. Now, kita nak kira what is the power. Power adalah sama dengan work divided by time. So 4.91 kali 10 kuasa 5 bahagikan dengan time. Time dia dalam 1 minit. 1 minit adalah sama dengan berapa saat? 60 saat. So kira lah dapat apa? Bahagikan dengan 60. Dapatlah berapa? 8175 ataupun 8.18 kali 10 kuasa 3 watt. Okay. Alright. Simple saja.
Okay, kat sini. Ada soalan? Okay. Habis. Kat situ work, kita masuk kepada work energy theorem. Okay, clear? Soalan? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay. Tak ada, kita masuk work energy theorem. Okay. So, dalam work energy theorem ni, kita nak, we should be able to define gravitational and potential energy and solve the related problem. So, dalam work energy theorem, consider an object with initial velocity u and final velocity of v and displacement of s. Okay, maknanya kita kata ada objek yang bergerak lah. Okay, objek bergerak, dia punya objek bergerak. Okay, kat sini u dengan initial velocity u, final velocity v, dia bergerak sejauh distance of s. Okay, kemudian the work done on the object adalah pada objek adalah work sama dengan fx, betul? Maknanya work sama dengan fx, betul? Maksudnya objek ni bergerak ke kanan, so dia akan ada daya force ke kanan, betul? Jadi work adalah sama dengan fx dan f adalah sama dengan ma. Jadi max. Jadi ma, the acceleration adalah sama dengan, okay, ni saya tulis kat sini, acceleration mass sama dengan, acceleration adalah sama dengan u v squared tolak u squared divided by 2s. Kita gunakan kinematic equation yang ini, maknanya kita akan dapat v squared minus u squared divided by 2s akan sama dengan acceleration. So gantikan yang ini di dalam formula sekian, awak akan dapat v squared minus u squared divided by 2s multiply by s. Sebab apa? S ni adalah jarak dia pergi, s. Kemudian kat sini apa boleh kita buat? Kita boleh eliminate s, kita boleh cancel s. Apa yang tinggal? Akan dapat half mv squared tolak dengan half mu squared. Betul? Dapatlah ini. Jadi daripada kes ini, kinetic energy adalah equal to half mv squared. Betul tak? Jadi kita boleh kira the total energy is equal to kinetic energy final kinetic energy tolak dengan initial kinetic energy. So ini yang kita panggil sebagai the work energy theorem. Yang mana the work done on the object is equal to the change in kinetic energy of the object. So inilah work energy theorem. Apabila kita sebut sebagai work energy theorem, dia related dengan kinetic energy. Work energy theorem menyatakan bahawa the work done on the object is equal to the change in kinetic energy of the object. Okey ke? Okey ke korang ni? Okay. Alright. Okay. So, when work is done, right, by a net force on an object and the only change in the object is its speed, the work done is equal to the change in the object kinetic energy. Okay, ini yang kita cerita tadi, which is work, total energy work, yang the total energy, the total work done by the object is equal to the change in kinetic energy. Okay, so speed will increase if the speed is increased. Speed will increase if the work on the object is positive. Bermaksud bila final velocity adalah lebih besar daripada initial velocity, bermaksud kita akan dapat the change in kinetic energy adalah secara positif. Betul? Bila secara positif, kita boleh kata bahawa the work is done on the object. Bermaksud speed itu increase. Bermaksud kalau kita bawa kereta lah, kita bawa kereta kita tekan minyak kan, kita tekan minyak, kereta kita accelerate. Bermaksud the work done on the object. Kita apply minyak, kita tekan minyak tu. So maknanya speed increase lah, dan the work done on the object. Okay, so kalaulah dia negatif, bermaksud final kinetic energy lebih kecil daripada initial kinetic energy. Bermaksud final velocity lebih kecil daripada initial velocity. Bermaksud dia decelerate kan? Dia decelerate, bermaksud the work on the object is negative. Bermaksud ini disebabkan oleh, contohnya adalah disebabkan oleh friction. Alright.
Okay, habis kat situ kita masuk kepada 4.5, conservation of mechanical energy. Simple lah ni. Okay ke korang ni? Boleh ke? Okay. Dah nak habis dah. Dah nak habis ni. Okay, last subtopic. Okay. So at the end of the topic, kita harap we can state the conservation of energy and solve the related problem. So energy can be transformed from one form to another. Contohnya kita boleh tukar daripada mechanical kepada mechanical. Contoh dia daripada potential energy kepada kinetic energy, ataupun daripada potential energy kepada potential energy dan kinetic energy. Dan juga kita boleh buat daripada mechanical energy kepada electrical energy. Contohnya orang kata apa dia, awak daripada tebin. Okay, kalau kita tengok dekat air terjun, okay, ada tebin, dia berpusing tebin tu mechanical, dia menjadilah electrical kan. Dia tukar menjadi tenaga elektrik dengan bantuan of magnet lah. Kita akan belajar dalam electromagnetism. Okay. Kemudian adanya tenaga nuklear kepada mechanical energy dan kepada electrical energy kan. Dan juga ada chemical energy kepada electrical energy dan mechanical energy. So yang ni contohnya yang dalam bateri lah. Dalam bateri ada chemical energy. Okay, chemical kita tukar kepada electrical dan kita tukar kepada mechanical. Right? So energy can be transformed from one form to another. Okay, when you rush an object, the external work done on the object is stored and the gravitational potential energy of the object. When the object is released, as it drop, the potential energy is transformed as kinetic energy of the object. Bermaksud kalau kita ada objek lah yang dekat, kita pegang objek tu, awak ada bola, awak pegang dekat tangan awak. So apa yang berlaku adalah ada potential energy yang bertindak dekat atas objek tersebut. Kemudian bila awak lepaskan bola tersebut, apa yang berlaku? Bola terjatuh. Dia turun ke bawah akibat oleh daya tarikan graviti. Betul? Jadi dia akan bergerak. So disebabkan dia bergerak, dia akan transform kepada kinetic energy. Alright. Similarly, if an object is attached to at the end of a spring, when compressed or stretched, the work is done on the spring and stored as elastic potential energy. When the object is released, as it come back to its original length, the elastic potential energy is transformed as kinetic energy of the object. Bermaksud, kalau lah awak ada satu string, awak tarik. Okay, awak tarik dia satu spring. Kat sini, sini ada objek, awak tarik dia. Awak tahan dia. So apa yang berlaku, akan ada satu elastic potential energy yang bertindak dekat atas objek tersebut. Kemudian bila awak lepaskan dia, apa yang berlaku? Spring akan kembali kepada kedudukan asal kan. Jadi bila dia kembali kepada kedudukan asal, akan ada kinetic energy yang bertindak ke atas spring tersebut. Sebab apa? Dia menggerakkan spring tu menjadi kepada kedudukan asal. So general definition, the total energy of any system is always remain constant. Bermaksud setiap tenaga sentiasa sama. Bermaksud tenaga dekat initial mestilah sama dekat tenaga dekat final. So tenaga cannot be create or destroy. Jadi tenaga ni kita tak boleh kita tak boleh hasilkan dan kita tak boleh nak musnahkan. Jadi contoh dia, kita ada tenaga, kita ada orang kata apa? Contoh dia nak cerita macam mana? Contoh pasal duit lah kan, senang. Awak ada RM10, okay? Awak ada RM10. Kemudian awak pergi kedai, awak beli. Awak beli apa? Awak katalah awak beli top up. Awak beli top up RM10. Betul? Jadi bermaksud awak dapat benda. Kan. Bermaksud awak bagi RM10 tu kat orang. Dan dalam masa sama awak ada RM10. Awak bagi RM10 kat orang, awak dapat benda yang lain. Awak dapat top up. So bermaksud awak dapat benda yang sama. Kan? Equal. Bermaksud benda tu tidak boleh, maknanya awak bukannya bagi duit, awak bagi RM10 tu tak dapat apa-apa kan. Bermaksud dia tidak boleh destroy. Maknanya awak dapat something. Okay? So itu yang kita panggil sebagai dia equal lah, dia remain constant. So the total energy of the energy is always remain constant. So kalau kita boleh kata lain, in any isolated system of object interacting through only conservative force, the total mechanical energy of the system remain constant. Bermaksud total initial energy is equal to total final energy. So kalau kita cerita tadi, dalam satu sistem dia akan ada potential energy dan dia akan ada kinetic energy. Dalam potential energy ni, dia boleh jadi UG dan juga UE. Dia boleh pecahkan kepada elastic potential dan dia boleh pecahkan kepada gravitational potential. Bergantung kepada situation. Alright. Jadi untuk memudahkan kat awak tulis macam ni je.
E initial is equal to E final. Okay, jadi E initial, energi pertama, initial ada apa? UI campur K I is equal to U final campur K final. Ataupun awak boleh tulis macam ni. Kalau nak senang, kalau bukan nak senang, nak memudahkan awak untuk mengelakkan awak confuse. Okay, awak tulis U initial, E initial adalah sama dengan UG campur UE campur K. Ini adalah initial is equal to UG campur UE campur K. Ini adalah final. Jadi kita boleh tahu sebelah kiri adalah yang initial energy, yang final, yang sebelah kanan ada potential energy. Yang kanan ada final energy. Jadi kat sini awak dah listkan ketiga-tiga keperluan. Kalau tidak ada keperluan tersebut, awak jadikan dia sebagai kosong cukup. Alright, senang. Kita ingat yang tu saja. So, conservation of mechanical energy. Conservation force, the total work done is zero over a closed path. Dalam satu sistem yang tertutup, the total work done adalah zero. Sebab apa? Sebab work adalah sama dengan the change in U. Betul. Kalau lah U initial is equal to U final, what is the change in U? Kalau U initial sama dengan U final, apa jadi kat U? So total U equal to U final mana U initial. Apa yang akan jadi? Dia akan jadi sama dengan 0. So sebab tu dia kata the total work done is 0 over a closed path. Okay. So the work done is independent on the path taken. And for example, gravitational force, electric force, and electrostatic force. So the non-conservative force adalah the total work done is not 0 over a closed path. Maksud dia tidak sama dengan kosong. Okay, dalam satu sistem tertutup. So the force done is dependent on path taken. Contoh dia adalah friction and all mechanical force. So, tengok sini. In general, in any situation, non-conservative may also present. Maknanya dalam kebanyakan situasi, okay, akan ada non-conservative may also present. Maknanya prinsip kita apa, kalau ikutkan tenaga, prinsip keabadian tenaga ataupun conservation of mechanical energy. Okay? Kalau dalam bahasa Melayu dia prinsip keabadian tenaga. So kalau dalam bahasa Inggeris dia conservation of energy. Dalam konsep dalam dunia, okay, akan ada prinsip conservation of energy ni berlaku. Memang berlaku. Tetapi untuk mendapatkan satu sistem tu yang mempunyai yang betul-betul follow the conservation of energy ni sangat-sangat susah. Tidak ada. Sebab apa? Sebab akan ada daya friction. Okay? Akan ada daya luar. Contoh dia, kalaulah awak baling satu objek, akan ada apa? Akan ada friction. Sebab apa? Objek bila awak baling ada medium kan? Dekat udara kita ni ada medium. Lepas tu adanya udara, adanya angin kan? Jadi benda-benda ni yang boleh menghalang boleh mengurangkan pergerakan sesuatu bola. Contoh juga bila awak bawa kereta kan? Bawa kereta akan ada apa? Tayar awak bergeser dengan jalan raya. So dia akan ada friction. So benda-benda ni lah yang menjadikan conservation of energy ni susah untuk mencapai tahap 100% is very very difficult. So that's why the research is keep going to improve or to produce a new product with high efficient. Okay, with high efficiency. Alright, supaya kita boleh menghasilkan sesuatu produk itu dengan sangat-sangat baik. Contohnya kalau awak tengok awak boleh bezakanlah laptop dahulu dengan laptop sekarang kan. Kalau laptop sekarang contohnya kita ambil MacBook, okay, MacBook iMac M1. Bateri dia boleh tahan selama 18 jam. Kalau kita tengok yang dulu bateri dia boleh tahan lebih kurang 10 jam. So bermaksud dia orang Apple cuba improve teknologi. Sebab inilah dia kata conservation of energy. Bermaksud dia cuba mengurangkan friction di dalam laptop supaya bateri tersebut boleh kekal lebih lama kan. Sama jugalah macam dalam peti ais awak pakai kan, peti ais ada juga conservation of energy. Maknanya kita nak macam mana kita nak kekalkan peti ais tu sejuk kan. So adalah banyak lagi lah situasi dia. Okay, harapnya awak boleh faham lah. So however, the total if non-conservative force are present, then some of the initial mechanical energy is lost due to the work done to overcome the non-conservative force. However, the total work for the whole system is still conserved.
Okay. Walaupun ada tenaga yang hilang, the whole system is still terabadi, is still conserved. In the reality, some mechanical energy is lost as work done to overcome the non-conservative force. Bermaksud, kalau kita tengok sini, total initial energy is equal to total final energy. Okay, untuk menyenangkan awak, okay, saya tak nak awak pakai formula ni. So maknanya, total initial energy is equal to total final energy. Bermaksud, kalau lah initial energy kita ada U gravitational campur dengan U elastic campur dengan kinetic energy, betul? So ini adalah initial. Dia akan sama juga dengan UG gravity pada akhir, U elastic pada akhir dan kinetic energy pada akhir, betul? Final. Dan campur dengan apa? Campur dengan yang energy loss, which is energy loss, NC. Okay, ataupun kita panggil sebagai non-conservation energy, which is contohnya friction. Alright. Saya nak awak tulis macam ni. Awak tukar dekat, kalau dekat buku awak tu, kat modul awak tukar je macam ni. Supaya saya tak nak awak pakai negatif kat sini, nanti awak confuse. Semua negatif, dia pakai semua positif. Semuanya tambah. Bermaksud kita boleh faham. Tenaga kita pada initial, okay, kita tahu tenaga kita pada initial adalah 100. Betul, 100. Kalau kita ada 100 energi, kita ada 100 ringgit. Kemudian, kita pula bila kita dah beli barang, baki kita, duit kita tinggal 50 ringgit kan. Tapi campur dengan apa? Campur dengan 50 ringgit yang kita beli barang. Maknanya yang hilang tadi tu. Clear? So, inilah nak memudahkan awak faham. Jadi, lebih baik awak tulis macam ni lah, senang. Maknanya, initial kita ada banyak. Final tu, walaupun kita dah berkurang, kita kena campurkan dengan energi yang kita hilang. Maknanya contohnya friction ke ataupun apa external force yang menyebabkan dia hilang. Okay, supaya dia still follow the conservation of energy. Maknanya total initial is equal to total final energy. Okay ke korang ni? Okay ke tak ni? Okay, konyap ke ni ah? Okay, now kita tengok problem solving strategy. First, read and understand the question. Visualize and sketch the situation. Identify the force acting on the object. Kemudian locate the initial position and final position. Determine the potential energy and kinetic energy at both final and initial and final position. Kemudian determine the zero reference position for the potential energy untuk gravitational force potential. The lowest level is normally taken as 0. And elastic kita panggil bila unstretched is normally taken as 0 reference. Kemudian kita apply conservation of energy. Kemudian kita yang ni saya nak awak tukar lah. Yang ni tukar jadi ke tambah WNC. Nah. Kemudian substitute the known value and calculate the unknown. Okay. So yang ni tak apalah. Yang ni kita akan tengok macam mana kita nak buat example lah. Okay. Kita tengok example 14.4. Okay. 14.4 adalah a crate of mass 10 kg is pulled up a rough incline with an initial speed of 1.5 meter second. The pulling force is 100 Newton, parallel to the incline, which make an angle of 20 degree with the horizontal. Okay. So kita lukis lah macam mana? Kita lukis dulu. So kita lukis kita macam ni lah. Dia ada incline plane 20 degree. Ada satu objek. Kemudian kita kata crate of mass. Kata mass dia adalah 10 kg. Okay. Is pulled up by a rough incline with an initial speed. Dia tarik dengan initial speed U adalah 1.5 meter per second. Okay. 1.5 meter per second. Dia tertarik ke atas. Betul, dia tertarik ke atas. Is pull, tarik ke atas. Okay. The pulling force adalah 100 Newton. Yang mana dia parallel to incline. Bermaksud dia selari dengan apa kita panggil dengan plane ni lah. Jadi dia naik ke atas. Kemudian dia kata apa? Dia ada coefficient of friction. Dia bagi mu is equal to 0.4. Kemudian and crate is pull 5 meter. Bermaksud dia bergerak. Dia sejauh. Pergerakan dia bergerak sejauh kat sini sampailah ke sini adalah 5 meter. Kita kata S sama dengan 5 meter.
Kemudian dia naik ke atas kan. Okay, kemudian dia kata adanya acceleration kan. Okay, dia accelerate naik ke atas. So, soalan dia kat sini, how much work is done by the 100 Newton force? Berapa work yang dilakukan oleh 100 Newton force ni, yang ni? So, bermaksud dia kata yang 100 Newton force ni, kita kira yang ini sajalah. So, the work adalah work sama dengan F X cos theta. Betul. Jadi F adalah 100 Newton. X dia adalah berapa? Jarak dia adalah 5 meter. Cos 0. Sebab apa cos 0? Sebab force ini selari dengan incline plane ni. Pergerakan plane ni. Jadi dapatlah 500 joule. Okay. How much work is done by gravity? Bermaksud berapa force yang dilakukan oleh gravity? Okay. Kalau kita tengok dekat sini, kita kena lukis free body diagram. Okay. Kalau kita tengok sini, kita ada F sini. Dan dia ada apa? Dia akan ada sini adalah mg sin theta. Kat sini adalah mg cos theta. Mg cos theta pula. Ini adalah mg. Silap. Ini adalah mg saja. Okay, sini adalah mg. Okay. Kat sini kita ada r. So kat sini ada mg cos theta. Jadi kat sini dia kata rough inclined plane. So dia akan ada apa? Dia akan ada friction. Betul. Dia akan ada friction. Now, soalan dia, how much work is done by the gravity? Jadi berapa work yang dilakukan oleh gravity? Yang mana? Yang dilakukan oleh gravity yang ini. Ini work yang dilakukan oleh gravity. Yang dipengaruhi oleh gravity yang ini. mg sin theta. Jadi bermaksud work, katalah ini work 1, ini work 2 lah. Work 2 adalah F, katakanlah Fg X cos theta. Bermaksud work yang dilakukan oleh gravity adalah negatif. Negatif sebab apa? Dia ke bawah kan. Dia melawan arah pergerakan objek. Betul. Jadi F adalah mg sin theta multiply by jarak yang dilalui adalah 5 meter. Cos 0. Sebab apa? Dia parallel dengan pergerakan, dengan kedudukan objek. Jadi kita dapatlah 10 jarak 9.81 sin berapa? Sin 20. Sebab angle dia dan jarak dengan 5 cos 0. Cos 0 adalah sama dengan 1. So dapat apa jawapannya? Cuba kira. Berapa? Kira-kira berapa ya? Kira-kira 167.76 joule. Okay. Right, negatif. Okay. Kat sini kita dah selesai. Now, soalan ketiga. How much mechanical energy is lost due to friction? Jadi, berapa tenaga yang hilang due to the friction? Kalau kita kira tenaga yang hilang adalah sama dengan work done by the friction. Betul. So, kita boleh kira work done by the friction ataupun W3 adalah sama dengan negatif F X cos theta. Sebab apa kita kata negatif? Sebab dia against, dia in opposite direction of the motion. So dapatlah negatif friction sama dengan mu R. Okay, mu R multiply by X cos 0. Sebab apa cos 0? Sebab dia adalah lari. Jadi R kita adalah sama apa? R kalau kita tengok kat sini dia adalah sama dengan mg cos theta. Jadi sama dengan negatif 0.4 darab dengan R adalah mg cos theta multiply by X. X kita adalah 5 meter. Cos 0 adalah sama dengan 1. So dapat negatif 0.4 multiply by 10 kilogram multiply by 9.81 multiply by cos 20. So dapat apa? Negatif apa? Berkira
Buat berapa? Negatif apa? 5. 36.87. Apa yang 5 ni dia nak? Oh, darab dengan 5. Ya, darab dengan 5. Darab dengan 5. Turun darab dengan 5 pula tadi. Satu 184.37 joule. Okay. Alright. Now, what is the total work done on the crate? Berapa total work done on the crate? So, work total adalah sama dengan work 1 campur work 2 campur work 3. Bersamaan 500 campur dengan berapa? Yang kedua adalah negatif 167.76. Campur negatif 184.37. Nampak? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sini, yang ke kanan kita ambil positif, yang ke kiri dia ada negatif. Maknanya dia kehilangan. Alright? So itulah kita nak sebutkan dia. Nampak? Sebab tu penting juga negatif ni adalah direction saja. So dapat apa? Cuba kira. 147.87 joule. Alright. Now, what is the speed of the crate after being pulled 5 meter? Dia nak kira berapa jarak, berapa final velocity. Dia suruh cek V. So kita gunalah konsep kinematik. Okay. Kita boleh guna konsep kinematik ataupun kita guna konsep apa? Kalau nak senang, awak gunalah konsep work total sama dengan the change in kinetic energy. Betul? The change in kinetic energy bermaksud sama dengan half mv squared tolak dengan half mu squared. Jadi dapatlah nak dapatkan V sama dengan ini work total adalah 147.87. Jadi kita nak kira V. Betul? Nak kira V dapat apa? Cuba kira V. Bermaksud V adalah sama dengan 147.87 darab 2. Okey. Bahagikan dengan mass adalah 10 kg. Kemudian bawa pergi sebelah jadi tambah dengan 1.5 squared. Kemudian awak square rootkan dia. Okey. Alright. Tapi kalau awak buatlah satu-satu. Awak jangan buat macam saya. Okey, saya sebab saya nak cepat. Kalau awak buat, awak isi value itu satu-satu. Okey, kat sini satu-satu. Okey, sini sebab saya nak kira cepat. So dapat apa? Cuba kira. V dapat apa? 5.64 sama dengan 5.64 meter per second. Okey? Ada soalan kat sini? Ada? Okey. Now, kita pergi kepada next example. Okay. A spring, okay, a vertical spring, ignore its mass, whose spring constant is 950 Newton, is attached to a table. The spring is compressed down 15 cm and a 0.3 kg ball placed on it. Okay. So kita lukislah. So kita ada table, kata ni table. Okay. Kita kata ada satu spring. Okay, spring ni apa yang berlaku adalah kita ada satu spring, dia letak atas meja kan. Okay. Kita kata kat sini a vertical spring. Okay, whose spring constant adalah 950. K adalah 950 Newton per meter. Attached to a table. Dia letak kat atas table. The spring is compressed. Kita tekan. Maknanya kita tekan, kita apply force, compress down 15 cm. Bermaksud katalah ini keadaan asal. Ini keadaan asal, this is initial keadaan pertama. Yang mana dia tidak compress. Okay, dia tak compress. Kita tak compress dia, kita tak stretch dia. Okay, tanpa without force. Okay, without force. Kemudian apa yang berlaku bila kita compress dia? Kita compress dia kat sini. Dia jalan sini. Okay, ini keadaan kedua. Bermaksud apa yang berlaku di sini adalah perbezaan di sini dengan di sini adalah sebanyak 15 cm. Betul?
Sebab kat sini kita ada ball. Okay. Kita kata kita ada satu bola. Kita kompres. Okay. Kita kompres banyak 15 cm dan 0.3 kg ball place on it. Maksud kita dah tekan. Awak bayangkan sekarang ni dekat meja awak ada satu spring. Spring tu awak tekan. Awak tekan spring tu. Okay. Awak tekan spring tu. Kemudian spring tu awak tekan sejauh 15 cm daripada kedudukan asal. Okay. Macam ni lah. Okay. Macam kita tunjuk ni. Alright. Kemudian apa yang berlaku? Then the spring is then released. And the ball is fly all vertically. Maksudnya bila awak lepaskan spring tersebut, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Spring tadi dia akan kembali kepada keadaan asal kan? Betul tak? Spring ni akan kembali kepada keadaan asal. Yang mana bola tu dekat sini. Dan pada keadaan asal tu juga, pada keadaan asal tu, ni keadaan ketiga, ni ada keadaan keempat. Maknanya bola tu dia dah melambung ke atas. Boleh bayangkan situasi dia? Nampak? Maksudnya first keadaan spring yang tak ada apa-apa. Kemudian kedua ni awak kompreskan spring tu sebanyak 15 cm. Kemudian awak lepaskan. Bila lepaskan, apa yang berlaku? Spring ni akan tolak bola ni naik ke atas. Betul? Dan dia kembali kepada keadaan asal. Kemudian apa yang berlaku? Dia duduk dekat bola tu adalah dekat sini. Okey? Kemudian apa yang berlaku? Spring ni tadi kekal pada keadaan asal. Apa yang berlaku adalah bola ni melantun. Melompat vertically. Alright. What is the speed of the ball when it leave the spring? Soalan dia adalah berapa velocity? What is the speed of ball when it leave the spring? Bermaksud we need to determine what is the speed here. V here. How we going to determine the apa kita panggil the velocity of this ball? So first of all, kita kena kira macam mana kita nak dapatkan dia adalah kita gunakan konsep conservation of energy. Kita ambil dekat mana? Kita ambil dekat situation yang kedua dulu. Okay. Bila kita ambil dekat situation kedua, apa yang berlaku? Okay, at situation kedua, at situation kedua. Dalam situation kedua, apa yang berlaku? Kita kompreskan dekat situation kedua ni apa yang berlaku? Apa yang ada? Okay, kita katakan the total energy yang ada adalah the total energy yang ada dekat E total adalah UG campur UE campur kinetik. Okay, awak listkan semua. Sekarang ni dekat situation kedua, yang ada apa? Yang ada adalah elastic potential saja. What about the potential energy? Potential energy kita abaikan. Sebab apa? Sebab dia kata ignore it mass. Betul. Bila kita ignore it mass, kita abaikan. Okay? Kita abaikan potential energy of the spring. Alright? Of the spring. Kemudian yang ada adalah 0 campur dengan half kx squared campur dengan 0. Sebab apa? Sebab dalam keadaan kedua ni, dekat situasi kedua, objek ni tidak bergerak. Betul? Dia tidak ada kinetic energy. So yang ada adalah elastic potential saja. Jadi dah akan jadi half multiply by 950 multiply by k 0.15 squared. Betul? 0.15 squared ni apa? Sebab dia dah kompres sebanyak 15 cm. Okay? Boleh faham Kemudian, dapat apa? Cuba kira. Dapat apa? 10.69 Joule. Okay. Kat sini dah selesai. Now, kita pergi kepada konsep yang ketiga. Dalam situasi ketiga, apa yang berlaku? Kita dah lepaskan spring. We release the spring. Apa yang berlaku? Objek ni, spring ni tolak ke atas, kan? Dan objek ni apa ni? Dan bola ni pun berada di hujung spring tersebut. Jadi,
Dalam kes kedua pula, kita ambil situation kedua. Okay, situation kedua sini lah tulis. Situation ketiga. Okay, situation ketiga. Dalam situation ketiga, apa yang berlaku? Kita kena gunakan konsep potential conservation of energy, which is initial energy is equal to final energy. Sebab apa? Sebab bila kita kompres dekat sini, dekat situasi kedua, dia ada tenaga. Tenaga yang kita kompres ini adalah sama juga tenaga dekat keadaan ketiga. Total energy in 2 adalah sama dengan total energy in 3. Boleh faham? Okay, jadi kalau kita gunakan konsep ini, U G campur U E campur kinetic untuk initial position is equal to UG campur UE campur kinetic untuk final. Okay. Jadi untuk initial kita ada apa? Initial dekat position kedua tadi ni kita ada apa? Kita hanya ada apa? Kita hanya ada elastik saja, which is half K X squared campur kosong. Sebab kita tak ada MGH. Okay, dalam konsep kedua ni. Kat konsep kedua tak ada MGH dan konsep kedua tidak ada kinetik. Jadi ada elastik saja. Dalam konsep ketiga, apa yang berlaku? Dekat konsep ketiga ni ada bola kan? Bola ni ada apa? Dia ada MGH. Sebab bola ni dia dah bergerak. Okey? Kita anggap dia dah bergerak. Okey, dia dah bergerak sejauh, maknanya ada bola ni dia dah bergerak ke atas. Okey? Kamu campur dengan elastik jadi zero. Sebab apa? Okey. Sebab macam mana saya nak cerita? Saya nak okey. Untuk saya sekali lagi kat awak lah. Saya tulis kat awak senang sekali. Okey. Untuk kat sini UG adalah MGH campur half KX squared campur half MV squared. Ini adalah untuk initial. Okay, saya tulis semua dulu. Okay, MGH campur half KX squared campur half MV squared untuk final. Okay. Kat sini. Sampai kat sini boleh faham tak? Yang ni saya kembangkan dulu. Saya expand. Okay. Ni saya bawa pergi ke sini. Okay, saya sambung pengiraan dia. Okay. Now, dekat yang pertama, right? MGH. Saya kena explain kat awak. MGH. Dekat MGH ni, dia ada yang terlibat apa? Okay, kat sini kita anggap dia. Okay. Kita anggap dia adalah sini sebagai, untuk menyenangkan kat awak anggap sini sebagai H sebagai 0. Okay. Sebagai reference. Okay. Reference. Jadi, bila awak anggap dia sebagai reference dekat sini, okay. Dekat sini awak sebagai reference, okay. Kita akan jadikan MGH ni, okay. MGH ni adalah yang apa dekat sini? Yang terlibat adalah, potential energy yang terlibat adalah bola ini. Jadi kat sini adalah objek bola, berat bola tu adalah 0.3 darab dengan 9.81 darab dengan kosong. Kenapa kita katakan H ni kosong? Sebab dia adalah reference, okay? Dia adalah reference. Sebab bila dia reference, kita jadikan dia sebagai reference, sebab tu kita jadikan dia kosong, okay? Kemudian campurkan dengan 1/2 K adalah 950, X adalah, sebab dia kompres tadi kan, X ni pula kompres daripada, kalau kita tengok sini, dia kompres kat sini. X ni kita kompres. X ni adalah daripada keadaan spring yang asal kepada spring yang kita kompres. Jadi dia akan ada 0.15 kuasa 2. Campur dengan half mass objek adalah 0.3 V squared. V adalah apa? Objek ni tidak bergerak. Jadi bila objek ni tidak bergerak, dia adalah 0 kuasa 2. Okay. Is equal MGH. Sekarang ni MGH, objek ni, dia dah bergerak. Okay. Dia dah naik ke atas H sama dengan 15 cm. Okay.
Jadi objek ni MGH adalah 0.3 darab dengan 9.81 darab dengan 0.15. Okey? Sebab apa? Sebab objek ni dia dah naik, dia dah bergerak sejauh 15 cm. Yang mana kita jadikan H ni sebagai initial position. Campurkan dengan half multiply by 9, 50 multiply by 0. Sebab apa? Sebab string ni dia dah kembali kepada keadaan asal. Bila dia kembali kepada keadaan asal, dia ada ke X? Dia ada ke compression tu? Distance of compression? Tidak ada, zero. Okay? N campur dengan half multiply by 0.3 V squared. So V ni yang kita nak kira. Berapakah velocity of object dekat sini? Okay? Jadi di sini kita boleh kira dapatlah 0 campurkan dengan 10.69 campur dengan 0 is equal to, cuba kira yang ni dapat apa? Cuba kira 0.44 campurkan dengan 0 campurkan dengan 0.3 divided by 2. 0.3 divided by 2 apa? 0.15 kan? 0.15 V squared. Jadi kita nak kira what is the V is equal to 10.69 minus 0.44 divided by 0.15. Kita nak buat square rootkan dia. Dapatlah berapa? Velocity? Perkira 8.27 meter per second. Okay, boleh faham? Ada soalan? Tak ada. Okay, now soalan yang seterusnya, how high above the original position with the spring compression, with the spring compressed, will the ball fly? Bermaksud dia suruh kita kira berapa maksimum sini. Ni kita H maximum. Berapa dia suruh kita kira berapa ni jarak daripada sini ke sini. Macam mana kita nak kira? Okay? Dia suruh kita kira berapa ketinggian yang dia boleh pergi. Berapa ketinggian yang dia boleh pergi, bermaksud kita kena tengok. Kita kena consider situation keempat. Betul? Kita gunakan konsep conservation of energy. Dalam konsep conservation of energy, okay, boleh saya padam ni padam yang ini. Ya. Saya padam yang session ni. Okay. Okay, dalam conservation of energy, okay, energy initial is equal to energy final. Ataupun awak boleh tulis energy yang dalam situasi kedua adalah sama dengan energy dalam situasi keempat. Kita ambil lah situasi kedua dengan keempat. Sebab apa? Sebab kita senang. Yang kedua kita dapat initial position. Yang keempat kita dapat H max. Betul? Jadi lebih mudah untuk kita kira. Jadi kita gunalah. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada UG campur UE campur kinetik untuk initial is equal to UG campur UE campur kinetik untuk final. Jadi dekat initial ni ada apa? Dekat yang U2 ada apa? Yang U2 ada half kx squared saja, betul? Sebab yang dekat kinetik adalah 0. Okay, campur ni saya tulislah campur 0 campur 0. Saya boleh faham. Okay, yang kedua pula, yang final ada apa? Yang final ada MGH. Sebab apa? Adanya objek ni bergerak. MGH. Kemudian dia ada tak elastic potential? Elastic potential dia 0. Sebab apa? Sebab spring ni tidak bergerak. Kan? Dia dah kembali pada keadaan asal. Dan kinetic energy ada apa? Kinetic energy adalah 0. Sebab apa? Sebab maksimum. Bila dia sampai ke maksimum, velocity dia dah 0. Betul? So that's why dia tinggal MGH. Jadi nak dapatkan H adalah sama dengan, so awak masukkanlah value. Okay, masukkan value lah. Nanti senang awak nak buat kiraan. Ni half kx squared ni kita dah kira tadi kan. Kita dapat apa? Kita dapat 10.69 sama dengan M adalah
0.3 darab 9.81 darab H. Jadi H adalah 10.69 divide by 0.3 multiply by 9.81. So dapat apa? Tinggiannya 3.63 meter. Okay? Boleh faham Ni. Ada soalan? Ada soalan ke tak? Okey ke? Okey ke? Ya. Teacher nak tanya. Yang situation 3 tu tak payah letak yang word non conservative tu. Yang mana? Yang mana? Yang situation 3 soalan A tadi. Aha. Tadi kan kita doktor cakap ada yang apa word NC tu yang energy loss tu. Final Oh, energy. okey. Ini tak perlu. Ini ada energy loss tak? Adakah ada friction tak yang berlaku dalam ni? Adakah ada tenaga yang hilang tak? Tak ada kan? Jadi bila tidak ada tenaga yang hilang, kita tak ada consider lah. Boleh? Okay. Okay. Thank you, Doctor. Alright. Okay. So yang ni. Okay, ni dah ada. Okay tadi. Alright. So, boleh tak saya ambil masa sikit lagi? Last question. Boleh last question? Okay. Boleh. First, try a skier traveling 12 meter per second reach the foot of 18 degree incline and glide 12.2 meter steadily up along this slope before coming to rest. What is the average coefficient of friction? Okay. So contoh dia macam ni. Kita ada skier ni travel macam ni, lurus jauh. Jarak dia adalah 12 dia travel. Okay. Dia travel 12 meter per second. Reach dekat kaki bukit, kemudian dia naik ke bukit ni adalah 18 degree. Lepas tu dia kata dia naik ke bukit sampai sejauh 12.2 meter. Okay, S sama dengan 12.2 meter. So maknanya dekat sini dia ada U adalah sama dengan 12 meter per second. Pada awalnya dia naik dekat sini 12 meter per second. Sampailah dia pergi ke hujung, sampailah dia berhenti. Dekat sini V adalah sama dengan 0 meter per second. Sampai 0 meter per second, dia bergerak sejauh 12.2 meter. Boleh faham tak? Alright. So bermaksud dia ada acceleration lah naik ke atas bukit tu. So soalan dia kata, what is the average coefficient of friction? Macam mana kita nak kira average coefficient of friction? Okay. Nak dapatkan mu. Kita nak dapatkan mu daripada soalan ni. So kita gunakan konsep, selain daripada kita guna konsep kinematik, okay, awak boleh guna konsep kinematik, tapi macam mana kita nak apply konsep conservation of energy. Maknanya using the conservation of energy kat sini, kita boleh tulis E initial is equal to E final. Dekat E initial adalah UG campur UE campur kinetik sama dengan initial sama dengan UG campur UE campur kinetik untuk final. Jadi UG adalah apa? UG adalah mgh campur half kx squared campur half mv squared untuk initial sama dengan mgh campur half kx squared campur half mv squared untuk final. Okay. Dan dia kata, awak nampak kat sini dia kata dia suruh coefficient of friction. Bermaksud adanya friction. Bila adanya friction, kita masuk kat sini W friction lah, senang. Campur W friction. Okay. Campur dengan W friction dekat situ. Sebab adanya kehilangan energy, adanya friction kat sini. Dan kita nak kira MGH yang pertama, MGH dia dekat bawah. So dekat bawah H dia adalah sama dengan 0. So kat sini akan jadi 0 campur dengan ada spring tak? Kat sini tak ada spring. Jadi dia akan 0 sama dengan campur dengan half multiply by mass. Mass kita ada tak? Kita tidak ada mass. Kita tak ada mass, kita biarkan saja dia huruf M. Okay, awak biarkan dia huruf M. MV, what is the velocity dia? Velocity of the initial velocity dia berapa? Initial velocity dia adalah 12 kan? 12 meter per second. Betul tak? Okay. Sama dengan ni squared. Right. Kemudian sama dengan mgh. Bila dia naik atas ada gravity, ada ni ada mass tak? Mass ada darab dengan 9.81. H dia berapa? H dia dekat sini.
kita nak kira H dia kat sini. H. Kita boleh kira H. Boleh kira kan? Dengan guna konsep kat sini. Kita ada 12.2, kita ada angle 18, kita boleh kira H. Bermaksud kita guna konsep apa? Sin. Sin 18 equal to H divided by 12.2. Jadi H dapat sama dengan apa? H sama dengan 12.2 darab dengan sin 18. Dapat apa? 3.77. So dapat 3.77 darab dengan 3.77 campur dengan spring tak ada, dekat atas ada kinetic energy. Tidak ada sebab dah berhenti. Jadi dekat sini kita akan dapat 1/2 M okey, kita campur dengan work friction. Lupa nak campur dengan work friction. Bermaksud 12 darab 2 144. 144 bahagikan dengan 2 berapa? 72. Betul. 72. So dapatlah betul ke? 144 bahagi 2 72. 72 meter is equal to, cuba darab 3.77 darab 9.81 darab M. Dapat apa? 36.98 meter campur dengan work friction. So, what is the work friction? Work friction sama dengan 72 M tolak 36.98 M. Dapat apa? M ni adalah mass dia. Kita tak tahu lagi mass dia berapa kan? Betul tak? Okay. Dapatlah berapa, cuba kira? 35.02. 35.02. Okay. M. M ni bukan meter M ni adalah mass dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu berapa mass dia. Right? So, bila kita tak tahu, kita biar saja. Now, kita dapat work adalah, work of friction adalah sama dengan 35.02. So, bila objek ni naik, okay, bila objek ni naik kat sini, dia ada apa? Friction dia ke bawah kan? Friction dia ke bawah. Jadi, kalau kita nak kira work friction ni, work friction is equal to friction F darab dengan X cos FL cos theta. Betul? Bermaksud work friction, berapa friction dia adalah mu R, okey, darab dengan jarak yang dilalui adalah 12.2 cos 0. Cos 0 adalah sama dengan 1. Bermaksud dah akan dapat 12.2 mu R. Okey, jadi 12.2 mu R. R adalah berapa? Kat sini adalah R. Jadi R adalah sama dengan mg cos theta. Dia akan dapat 12.2 mu darab mg cos theta. So, dekat sini kita boleh tulis 35.02 is equal to 12.2 mu mg cos theta. Betul. Sini ada M. Saya lupa. Jadi M dengan mass kita boleh eliminate. Nampak? Okay. Mass dengan mass kita boleh eliminate. Jadi kita boleh kira mu adalah sama dengan 35.02 bahagikan dengan 12.2 darab dengan 9.81 cos 18. So dapat apa? .31. Okay, boleh faham kat sini? Clear? Nampak? Ini penggunaan yang work function tu. Work apa nama yang friction tu. Clear? Alright, ada soalan? Okay. Ini dia. Alright. So, okay, ni dah slide dia habis. You need energy to do work. Biasalah. Okay, ni macam kita belajar lah. Kalau positive work means that we do work on work positive mean that energy gain and the work is done on you. Bila kita sebut negative, work mean energy loss and the work is done by you. Alright. So kalau kita tengok kat sini, siapa lagi powerful? Okay. Thanos ke? Iron Man ke? Saya. Okay. Alright. So tak ada apa lagi? Tu dia. Bab memuji laju aja korang. Alright. Okay. So habislah kita punya chapter ni. Alright. So kita akan jumpa